A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton, para pelajar muallaf yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-sama kita ucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, juga sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, nikmat kehidupan, nikmat kekuatan dan nikmat-nikmat yang lain untuk sama-sama kita teruskan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan hidup kita ini memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya setakat kepada diri kita. Mudah-mudahan dengan manfaat kepada orang lain tersebut, kita sentiasa mendapat doa kesejahteraan daripada saudara-saudara se-Islam kita. Dan sebab doa itu jugalah insya-Allah mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan sebab demikian juga insya-Allah kita dapat masuk syurganya insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, siri ini siri terakhir untuk bacaan buku teks Muallaf Selangor yang mana membicarakan tentang tauhid di tahap yang pertama. Yang mana buku ini digunakan sebagai silibus untuk pelajar-pelajar muallaf saya di Masjid Al-Falah dan juga mana-mana kelas-kelas fardu ain muallaf di negeri Selangor ini. Bukunya adalah ringkas sahaja, poin sahaja untuk kita yang mukallaf. Rasanya tak ada masalah sebab kita daripada kecil lagi sudah pun diajar, sudah pun orang kata apa, didedahkan dengan perkara-perkara ini. Tapi bagi muallaf, ia mungkin sesuatu yang baru, ia mungkin sesuatu yang susah untuk difahami. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita doakan mereka dan kita semua insya-Allah sentiasa Allah kekalkan hidayah Islam dan iman hingga ke akhir hayat kita insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung lagi dalam tajuk konsep ketuhanan, iaitu kita sudah pun berada pada tajuk yang terakhir, topik yang terakhir, iaitu Tauhid Asma wa Sifat. Siri sebelum ini saya dah sebutkan dengan Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah. Untuk siri yang terakhir, untuk tahap yang pertama ini, ialah Tauhid Asma wa Sifat. Apa dia Tauhid Asma' wa Sifat ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Iaitu Tauhid Asma' wa Sifat bererti seorang Muslim wajib beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya yang sempurna. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 99 merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perlu saya sebutkan bahawa sebab kepada tuan-tuan dan puan-puan di peluang ini, bahawa nama-nama dan sifat-sifat Allah ini ia adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukannya itu sahaja. Ketahuilah bahawa nama-nama Allah ini, sifat-sifat Allah ini ialah kita boleh sifatkan sebagai infinity. Tiada hadnya, tiada limitnya. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala ini zat yang maha sempurna. Sebab kalau ada limit, dia adalah lemah. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat lemah. Maka mudah-mudahan insya-Allah, sebab apa? Sebab kita manusia, kita ada lemah kita. Lemah kita ialah kita biasanya kita ni nak tahu berapa dulu. Sebab kalau sebut infinity, tak ada had dia, tak ada media, terus kita akan berhenti belajar. Tapi bila kita sebut Allah ini ada 99 nama, maka insya-Allah mudah-mudahan ia akan menambahkan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk terus tahu, ingat, hafal dan faham 99 nama Allah ini. Juga di peluang ini saya sebutkan bahawa banyaknya nama dan sifat Allah ini nak bagi tahu kepada kita dalam kaedah bahasa Arab, makin banyak nama, makin banyak sifat, dia melambangkan kemuliaan ataupun kehinaan sesuatu yang disifatkan yang namakan tersebut.
Nama-nama Allah ada 99 nama. Kita manusia tak ada nama sebanyak itu. Yang ada nama 5 pun dah banyak dah. 5 pun memang yang nama 10 tak ada. Gelaran ke dan sebagainya. Sama juga sifat Allah ada 20. 20 ini yang alim ulama ambil daripada Quran dan Sunnah. Bukannya reka, tapi ambil ada dasar dia Quran dan Sunnah. Yang mana kita pun nak sampai 2-3 sifat pun alhamdulillah tu memang cukup baik lah tu. Nabi Muhammad SAW pun ada, tapi adalah bilangan dia. Nak katanya mulia Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin boleh sebut kalau sifat-sifat ini, contohnya dia putih, rambut dia ikan mayang, telinga dia cantik, hidung dia mancung, bibir dia macam mana bak ulas, macam mana dagu dia macam mana sebagainya, badan dia tegak dia dan sebagainya. Itu tapi itu segi manusia, terhad dan ada limit dia. Sifat-sifat Allah, ingat saya beritahu lagi, yang 20 itu hanyalah sebagai apa yang alim ulama ambil daripada Quran dan Sunnah. Jangan kita kata sifat Allah 20 sahaja. Tapi untuk kenal cukup kita sebab manusia yang lemah, kita tahu 20 itu pun memang alhamdulillah, itu pun sudah cukup baik. Kita dapat tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita boleh tahu nama-nama Allah ini? Daripada ayat Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik lagi mulia, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran ketika menggunakan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Sebab itu kita biasa selalu doa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Ghafur, Ya Sattar, Ya Jabbar. Kita doa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita pun digalakkan untuk letak nama anak-anak kita dengan Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf dan lain-lain nama, yang mana mudah-mudahan insya-Allah, orang kata apa, insya-Allah dengan keberkatan nama tersebut akan orang kata membentuk jati diri, akhlak anak kita itu sebut. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya kita terus kepada, sebab apa tahu asma' wa sifat, kita terus kepada nak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk yang terakhir iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini iaitu Allah memiliki sifat kesempurnaan. 20 sifat Allah ini merangkumi segala sifat kesempurnaan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sawu walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu mempunyai sifat yang buruk, dan Allah memiliki sifat yang tertinggi, dan dialah jua yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah An-Nahl ayat 60. Apakah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang 20 tersebut? Yang 20 tersebut, yang pertamanya dimulai dengan wujud. Wujud ini kalimah bahasa Arab, Melayunya ada, tapi biasanya kita mensifatkan bila kita mengajar wujud ini sebagai wujud. Kita pun memang bahasa Melayu pun menggunakan wujud. Wujud itu maksudnya ada. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu
khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadahlah kamu kepadanya. Dan ingatlah Dialah yang mentadbirkan segala-galanya. Surah Al-An'am ayat 102. Huraian daripada sifat 20 sifat wujud ini iaitu semua makhluk ada penciptanya. Semuanya tidak terjadi dengan sendiri melainkan dengan kewujudan pencipta. Semua makhluk ada penciptanya. Semuanya tidak terjadi dengan sendiri melainkan dengan kewujudan pencipta. Maknanya kita makhluk, kita ada pencipta kita. Kita tak boleh jadi sendiri melainkan ada sesuatu yang menciptakan kita. Bumi ini bukannya dengan sendiri, mesti ada sesuatu yang menciptakan bumi ini. Maknanya pencipta itu adalah wujud ataupun ada. Dalam buku ini dia ceritakan contoh-contohnya. Contohnya contoh bergambar. Contoh bergambar. Okey. Ada ciptaan Allah, ada ciptaan manusia. Ciptaan Allah pertamanya kita. Kita ingat saya dah sebut dalam siri sebelum ini ada alam kita dan sebagainya. Kita ada alam ruh, alam rahim, alam manusia. Alam manusia pula kita ada pertamanya bayi, kanak-kanak, belia, remaja, belia, dewasa, orang tua, nyanyuk, mati. Okay. Selepas alam nyanyuk ataupun alam mati, alam kubur, alam barzakh. Kemudian alam barzakh, alam akhirat. Alam yang terakhir sama ada syurga ataupun neraka. Itu sahaja. Okey. Kemudiannya ciptaan Allah juga adalah rumput. Ciptaan Allah juga adalah burung. Ciptaan Allah juga adalah air terjun. Manusia tak boleh nak buat air. Buatlah macam mana sekalipun. Mungkin ada yang buat kajian letak wak yang biasa tanam benih awan hujan ciptaan ke dan sebagainya itu merupakan salah satu daripada orang kata apa, bukan nak jadi Tuhan, bukan, itu ikhtiar untuk bagi hujan tempat-tempat yang kemarau ataupun yang jerebu. Kemudian jagung, tumbuh-tumbuhan. Okay. Manakala ciptaan manusia, kereta, rumah, motosikal, gadget, handphone dan komputer, laptop dan sebagainya. Hebatnya ciptaan manusia, kita kena bayangkan juga hebatnya siapa yang menciptakan kita. Okay. Yang keduanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu qidam, sedia ada. Qidam, sedia ada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir, yang dan yang serta yang batin, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Huraian sifat ini, sesungguhnya jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat al-qidam, nescaya Allah itu adalah baharu. Mesti Allah ini bersifat dengan sedia ada. Kalau Allah ini bukan sedia ada, dia adalah baru diciptakan, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan baharu itu berhajat kepada yang memperbaharuinya, dan yang memperbaharuinya berhajat kepada yang memperbaharuinya sehinggalah tiada kesudahannya. Macam kita lah, lesen kereta contohnya. Lesen kereta kita tu bukan kebal, ada limit dia, ada expired dia. Maka kita bergantung kepada pihak yang berkuasa untuk memperbaharuinya. Pihak berkuasa juga ada limit dia dan sebagainya. Begitulah, itulah namanya makhluk ataupun manusia. Hal ini menunjukkan kepada kelemahan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan kelemahan. Maka pastilah Allah bersifat dengan qidam. Lawan kepada qidam adalah baharu ataupun jadid. Sifat yang ketiga bagi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu sifat baqa. Sifat baqa iaitu kekal.
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap akan kekal. Surah Ar-Rahman ayat 27. Perincian huraian kepada zat yang ketiga ini, baqa ini, iaitu jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat baqa, yakni kekal, maka akan diikuti dengan sifat fana yang bererti binasa. Al-fana menunjukkan kepada yang lemah, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan lemah, kerana lemah merupakan sifat kekurangan. Contohnya kereta kita, memang pada tahun pertama beli memang dia paling kuat, dia nampak dia memang bertahan lama dan sebagainya, tapi bila masuk ke 20 tahun, bila masuk ke tahun ke-30, maka dia dah bersifat lemah. Dia adalah rosak situ, bocor situ, kemek situ dan sebagainya. Itu kalau kita jangan elok, nampak sempurna, tapi kalau lama-lama memanglah itulah namanya hakikat mereka ataupun hakikat makhluk. Sama juga kita lah, kita pun tak akan muda, tak akan kekal muda, akan sampai masa juga kita akan bongkok tiga dan sebagainya. Dan yang paling penting, yang paling pasti untuk kita, sampai masa kita akan masuk ke, pergi ke rumah kat bawah tanah, cuma tak tahu bila, di mana dan bagaimana. Kemudiannya yang keempat sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu bersalahan, berbeza dengan yang baru. Bersalahan ataupun berbeza dengan yang baru. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada suatu pun yang menyerupainya daripada segi zat, sifat-sifat dan pentadbirannya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Huraian kepada sifat yang keempat ini, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Subhanahu wa taala itu bersifat yang berlainan, tidak menyamai dengan yang baharu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya tidak seperti mana zat, tidak seperti mana sifat dan perbuatan makhluk yang bersifatnya jirim, berjisim, berjirim, mengambil ruang, bertempat untuk bergerak, berhenti dan lain lagi. Itu nak katanya, kita manusia ini, kita ada jisim kita, kita ada jirim, tengok bentuk kita macam ni sebagainya, dan juga kita terpaksa ada ambil ruang, kita juga nak bergerak ke dan sebagainya. Manakala mustahil bagi Allah untuk buat cara kita, kerana Allah bersifat dengan sempurna, dan sama sekali mustahil bagi Allah untuk bersifat seperti mana sifat mereka yang baharu macam kita. Untuk sifat yang kelima, iaitu qiyamuhu binafsihi, iaitu tidak berhajat kepada sesuatu, itu berdiri dengan sendiri. Bukan maksud berdiri tegak, bukan, kan, tapi tidak berhajat kepada sesuatu maksudnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedangkan Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Surah Fatir ayat yang ke-15. Huraian kepada sifat yang kelima ini, qiyamuhu binafsih, jika Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada tempat, maka ianya adalah sifat. Mustahil bagi Allah berhajat kepada tempat. Keadaan sifat berhajat kepada tempat untuk berdiri, dan yang sedemikian itu adalah hal keadaan bagi yang baharu dan yang lemah. Maka Allah tidak bersifat dengan yang baharu dan yang lemah. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada tempat, maka Allah adalah sifat. Maka keadaan sifat yang berhajat kepada tempat untuk berdiri dan sebagainya itu menunjukkan ia adalah baharu dan lemah. Mustahil bagi Allah bersifat baharu dan lemah. Kemudian sifat yang keenam bagi Allah, al-wahdaniyah, iaitu tunggal ataupun esa. Al-wahdaniyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad.
Ya, ayat dia satu surah di buku ni, tapi cukup yang pertama pun dah mencukupi. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Huraian daripada sifat yang keenam ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Esa, tunggal pada zatnya, Esa pada semua sifat-sifatnya dan juga pada perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai zat, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastilah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha Esa. Sebab tu disebutkan dalam surah Al-Anbiya, sekiranya laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Sekiranya kalau ada Tuhan, ada dua Tuhan selain Allah, maka nescaya hancurlah bumi ini. Sebab apa? Si A nak macam ni, si B nak macam tu, maka berbalah-balah, bergaduh-gaduh. Cuba bayangkan kalau kita, contohnya lah, guru kelas ada dua orang, ataupun ketua kelas ada dua orang. Maka ketua kelas A nak macam ni, ketua kelas B nak macam ni, duk berebut dua kelas. Maka anak-anak murid kat dalam, maka pelajar-pelajar, murid-murid dalam kelas tersebut pening kepala nak ikut yang mana. Itu maksudnya. Okay? Itu segi manusia. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada sekutu. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, itu tunggal. Kemudian yang ketujuh, sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qudrah, iaitu berkuasa. Al-Qudrah, berkuasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Ali Imran ayat 165. Huraian daripada sifat ketujuh ini, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai qudrah, tidak mempunyai kuasa, maka bererti lemah. Lemah adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan sifat lemah dia tidak akan mampu menjadikan alam ini. Allah berkuasa tetapkan kita, takdir kita kan macam sebagainya. Kita dah sebut, saya dah sebut dalam siri ini bagaimana takdir kita ada dua, yang boleh kita ubah, yang memang tak boleh dah kita nak ubah. Maka semua itu adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8nya, sifat bagi Allah iradah, itu berkehendak. Iradah itu berkehendak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu Maha berkuasa melakukan apa yang sahaja yang dikehendakinya. Surah Hud ayat 107. Huraian daripada sifat yang ke-8 ini, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat menghendaki untuk menjadikan dan meniadakan sesuatu, maka bermakna Allah Subhanahu Wa Taala telah dikuasai dengan kuasa yang lain. Dalam surah Yasin yang biasa kita baca Khamis, malam Jumaat, ayat akhir-akhir sekali disebut kun fayakun. Allah kata jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Kun fayakun, katanya iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat yang ke-9 bagi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu ilmu, iaitu mengetahui. Ilmu, mengetahui. Ilmu, maknanya bila ilmu ini kita sebut ilmu pengetahuan dan sebagainya, ini ilmu sains sebagainya, itu pengetahuan. Ilmu, mengetahui. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Baru sebut tadi surah Yasin. Surah Yasin ayat yang ke-79, katakanlah Tuhan, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pertama kali. Dia Maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Okey. Huraian daripada sifat yang ke-9 ini, seandainya Allah tidak bersifat dengan ilmu, maka Allah bersifat dengan jahil ataupun bodoh. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan jahil ataupun bodoh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang mencipta alam ini. Mustahil bagi Allah bersifat jahil ataupun tidak mengetahui apa-apa pun. Yang ke-10 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala al-hayah. Al-hayah iaitu hidup.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Dan bertawakallah engkau kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah dia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Surah Al-Furqan ayat yang ke-58. Huraian kepada sifat yang ke-10 ini. Allah SWT bersifat hidup, tidak bersifat seperti makhluk ciptaannya. Hidupnya Allah SWT sejak azali lagi, yang tidak ada permulaan dan tiada kesudahan. Kita boleh kaitkan dengan sifat yang awal-awal tadi, itu Al-Baqa, iaitu Al-Baqa, sifat yang ketiga, iaitu Allah kekal abadi. Maka mustahil bagi Allah untuk bersifat mati ataupun fana. Mustahil bagi Allah bersifat mati, yang mana mati ini merupakan adalah sifat lemah dan juga sifat makhluknya. Sifat yang ke-11 bagi Allah Subhanahu Wa Taala, As-Sama'. As-Sama' iaitu mendengar. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu, aku mendengar dan melihat segala-galanya. Surah Taha ayat 46. Perincian ataupun huraian kepada sifat yang ke-11 ini, Allah SWT bersifat mendengar, tidak sebagaimana makhluk mendengar, kerana makhluk mendengar dengan menggunakan telinga. Sama sekali jangan kita bayangkan banyak mana telinga Allah, sama sekali. Okey, mendengar Allah SWT menggunakan segala yang sempurna bagi Allah, sesuai dengan zat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah mendengar sebagaimana kita makhluk yang lemah ini mendengar. Sifat Allah yang ke-12 iaitu basar, melihat. Basar, melihat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Apabila sampai tempoh mereka, maka Allah SWT akan membalas masing-masing dengan adilnya, kerana sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Surah Fatir ayat 45. Huraian kepada sifat 12 ini, Allah SWT bersifat melihat segala-galanya, sama ada yang tersembunyi maupun yang nyata. Allah SWT tidak melihat, Allah SWT melihat, tidak menggunakan mata, kanta, teropong, CCTV dan sebagainya. Sama sekali juga saya sebutkan macam mana ke As-Sama' tadi, jangan kita bayangkan Allah mempunyai mata yang banyak sebenarnya. Sama sekali mustahil bagi Allah melihat melihat sebagaimana hamba-Nya melihat. Kita melihat guna mata, guna spek, guna teropong, guna kamera, zoom, CCTV dan sebagainya. Mustahil bagi Allah melihat sebagaimana kita melihat, sebab Allah SWT zat yang maha sempurna. Kemudiannya yang ke-13 iaitu Al-Kalam, berkata-kata. Al-Kalam, berkata-kata. Firman Allah SWT, wa kallamallahu Musa taklima. Allah SWT telah berkata-kata kepada Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Surah An-Nisa ayat ke-164. Huraian kepada sifat yang ke-13 ini, iaitu Allah SWT bersifat dengan berkata-kata, tidak seperti makhluknya berkata-kata. Kita berkata-kata, kita gunakan lidah, kita gunakan mulut. Lidah kita berkata-kata keluar daripada mulut kita. Kalau jangan kita bayangkan bagaimana Allah, sifat Allah sebut berkata-kata ini, maknanya Allah menggunakan sebagai Allah bersifat berkata-kata, sifat berkata-kata ini sebagaimana kita berkata-kata. Bukan, jangan sekali bayangkan. Zat Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna. Zat Allah berkata-kata menggunakan sesuatu, menggunakan cara yang zat yang sempurna gunakan. Tak sesuai kalau kita nak letakkan Allah berkata-kata menggunakan mulut sebagaimana kita berkata-kata. Tak boleh dan tak perlu untuk kita bayangkan.
Kita dah sebut tadi sebelum ni, sedi sebelum ini, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kepada kejadian Allah, ciptaan Allah, mulut kita, telinga kita, mata kita dan sebagainya lain. La tatafakkaru fillah, janganlah kamu berfikir tentang Allah. Jadi 13 sifat Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya disempurnakan dengan 7 lagi sifat yang mana disebutkan sebagai Allah Sayyidina Muhammad. Sifat 20 ini sebab ada ulama bahagikan kepada 4, nafsiyah, salbiyah. Begitulah. Saya pun dah lupa dah, lama sangat dah. Al-Fadhil Ustaz Nazrul ajar dulu masa sekolah dulu. Jadi insya-Allah ada sekian peluang, saya cuba Google, saya cari ada buku-buku sebagainya pembahagian sifat 20 ini. Mudah-mudahan juga ada kawan-kawan yang boleh bantu sebagainya. Maka saya sempurnakan 7 lagi baki sifat itu, iaitu kaunuhu qadira, iaitu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan keadaannya berkuasa. Yang ke-15 kaunuhu murida, iaitu keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berkehendak. Huraiannya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan keadaannya berkehendak. Yang ke-16 kaunuhu alima, keadaan Allah sentiasa mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan keadaannya mengetahui. Kaunuhu hayya, artinya keadaan Allah sentiasa hidup. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan keadaannya hidup. Kaunuhu sami'a, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan keadaannya mendengar. Kaunuhu basira, keadaan Allah sentiasa melihat. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan keadaannya melihat. Kaunuhu mutakallima, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berkata-kata, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan keadaannya berkata-kata. Itulah penutup untuk tahap yang pertama, dah habis dah. Ini dah masuk kepada rujukan. Sampai koyak-koyak ada buku ini. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya kongsikan dalam buku teks tahap pertama untuk ulum syariah, ilmu tauhid untuk pelajar mu'allaf saya ini, insya-Allah terutama untuk pelajar mu'allaf yang mendengar, yang menonton apa yang saya kongsikan ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan manfaat dalam musim tempoh PKP ni. Kelas pun tak ada, mudah-mudahan insya-Allah ia membantu untuk naikkan lagi keimanan, keyakinan dan juga yang penting ilmu pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi, jangan kita mencari orang kata apa, jangan kita melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lihatlah kepada sekeliling kita yang mana yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi keimanan, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga dengan demikian kita akan yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa nampak apa yang kita lakukan, sama ada yang mana kita lakukan ataupun yang terlintas dalam hati kita ini. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan yang akan datang insya-Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang muhsin yang sempurna dan juga insya-Allah menjadi calon ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas luang masa untuk mendengar, untuk menonton. Kalau ada komentar, ada cadangan sebagainya, bolehlah kongsikan bersama saya, insya-Allah. Kita akan baca pada tahap yang kedua pula. Dah keluar dari buku tahap kedua, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Ampun dan maaf ada salah dan silap, insya-Allah ada rezeki kita bersua lagi masa hadapan. Wallahu ta'ala alam. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا الله الله جدي بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه ودانية قدرة إرادة ودانية قدرة إرادة لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله يا الله علم حي سامع بصر كلام قدير مريدا عليما كلام قدير مريدا عليما حيا سميعا حيا سميعا بصيرا متكلما بصيرا متكلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله